Okay. Next adalah planar kinetics of rigid bodies. So tadi adalah force and acceleration F equal to ma. So ini adalah work and energy pada kinetics of rigid bodies. Okay. So untuk work and energy kita akan ada formula work U equal to Fs. Kalau ingat lagi, okay. Okay, kita ada perubahan potential energy, perubahan ketinggian. Okay, kita ada spring. Okay, dan okay. So ini info lah untuk awak baca lah. Okay. So ini adalah contoh-contoh application. So pin reaction. Okay. Okay. So saya rasa kita terus kepada soalan. Okay. So cuma pada kinetics of rigid body untuk work and energy. So seperti yang saya dah maklumkan dalam topik sebelum ni. So dia akan ada okay, kalau sebelum ni force and acceleration dia akan ada F equal to ma. Dan satu lagi dia akan ada moment equal to I alpha. Okay. So dalam case ni pun sama. Okay. Yang ni adalah case energy, work and energy. So dia ada work equal to Fs. Okay. Dia pun ada juga potential energy. Okay. mgh. Dia pun ada yang spring. Dan dia pun ada Ke, kinetic energy. Okay, saya tak tulis semula Dan dia pun ada juga yang M ni. Okay, moment ni. Okay, moment ni, okay, dia tidak moment dia tidak akan darab sama ada alpha ataupun ni moment of inertia, tapi dia akan darab M darab perubahan sudut. Okay, sebab dia rotate kan. Okay, so dalam rigid body dia tidak boleh lari daripada general plane motion, iaitu combination antara translation dengan rotation. So that's why dia ada juga perubahan sudut pada moment. Okay, so contohnya pada soalan ini, okay, kita direct terus pada soalan okay. So dia bagi satu bar. Okay, bar ni adalah seberat okay, 10 kg. Okay, so bila ada spring saja dan ada moment, so ada force, so ni mesti kena tahu yang tu adalah kinetic of rigid body dalam subtopik work and energy. Okay, kita ada mass bar 10 kg dan dia bagi moment. Okay, dia bagi moment. Okay, bila dia bagi moment, of course lah dia ada translation and rotation lah kan. So sebab tu that's why dia jadi kinetics of rigid body. Dia bukan kinetics of particles. Okay, so dia ada external force P equal to 80 Newton dan unstretched spring 0.5 meter. So dia nak calculate total work daripada perubahan sudut, okay, perubahan theta kosong ke 90 degree. Maksudnya bila bar ni berubah ke 90 degree, okay, so berapakah dia punya total work dia. Okay, so kita pemudahkan dalam free body diagram dulu. Okay, so ini free body diagram. Okay, so ini lokasi yang dipinkan. Okay, kita pinkan rod kat sini. Okay, kita ada Fs, iaitu force untuk dari spring, yang external force. Okay, so yang ni apa ni? So yang ni adalah gravity. Okay, gravity. Kita ada gravity kat sini. Okay, di mana mg lah kan.
Okay, M dia 10, G dia 9.81, bila darab jadi 98.1. So dia kita letak center lah. So dia panjang ni adalah 3 meter. So kita letak center dekat sini 1.5 meter. So ini adalah G. Okay, yang pertama, apakah force yang wujud? Okay, ataupun work yang wujud? Kita calculate work yang wujud dari moment dahulu. Okay, so moment sama dengan perubahan sudut darab yang ni work yang datang dari moment. So perubahan sudut darab moment. Okay, untuk yang pertama, perubahan sudut untuk moment ataupun work of couple ni. Okay, so M 50 Newton meter, awak darabkan dengan perubahan sudut. So perubahan sudut ni kita calculate dalam radian. Okay, dalam radian. So untuk 90 degree, okay, dalam radian, kalau 180 darjah adalah theta. So 90 degree adalah theta bahagi 2. So tolak 0 degree. Okay, sebab dia nak perubahan daripada 0 darjah kepada 90 darjah. So bila kita convert kepada radian, theta bahagi pi. Okay, pi bahagi 2. Okay, tolak 0. Okay, perubahan sudut darab 50 untuk moment. Dan kita akan dapat 78.5 joule. So ini adalah work yang datang di moment ataupun work of couple. Okay, kemudian kita akan tengok dia punya perubahan potential energy. Okay, potential energy. Okay, so potential energy sangat mudah. Kita masukkan weight. Okay, kita masukkan gravity. Kemudian kita calculate dia punya perubahan jarak. Okay, perubahan jarak means dari kedudukan asal pada atas ni, dan dia berubah kepada kedudukan yang bawah ni. So perubahan tingginya berapa? Okay, so daripada point mana? Dari point mana yang kita nak ambil? So sebab dia rigid body, kita ambil dari point yang gravity ni. Okay, daripada point ni. Maksudnya point sini dia berubah ke sini. Okay, point ni. Okay, dia berubah ke sini. Pada 90 darjah, berapa ketinggian, perubahan ketinggian tu? So itu adalah worknya. Okay, so M 10. Okay, 10 kg, gravity 9.81. Dan perubahan jarak. Okay, yang ni kita dah ambil kat tengah 1.5. Okay, bila dia menegak, bila dia ke bawah pun dia pun 1.5. So perubahan ketinggian ni adalah 1.5. Okay, so kita akan dapat 147.2 joule. Okay, so itu dia. Okay, so yang ini kalau ikutkan formula, memang formula untuk potential energy dia akan ada negatif dekat depan. Okay, dan bila perubahan jarak ke bawah, dia akan ada negatif. So awak nak abaikan negatif pun boleh. Maksudnya awak tak letak negatif kat depan, dan awak hanya assume dia perubahan jarak saja. So kalau awak ignore negatif kat depan ni, awak ignore negatif kat sini, awak tak payah ikut direction, awak just key in. Okay, macam formula yang saya dah tulis sebelum ni, MGH saja. Okay, M 10, okay, G 981, dan perubahan jarak dia adalah 1.5. Okay, awak kali semua, awak tak payah fikir negatif ke positif, awak akan dapat nilai positif juga. Okay, okay, so ini adalah value-value-nya. So pada awal ni dia sama ada negatif atau positif, dia tidak penting dulu, sebab nanti saya akan tunjukkan di akhirnya kenapa nilai positif dengan negatif tu penting pada calculation akhir. Okay, so kemudian dia ada spring pula. Okay, dia ada spring. Okay, so spring, okay, memang spring dia akan sentiasa negatif lah. Sebab kita tolak ke depan, spring tu nak ke belakang. Kita tolak spring ke belakang, spring tu nak ke depan. So sifat negatif ni dia melantun. Kemana kita tolak, ke situ dia lawan. Kalau kita tarik, dia nak tarik ke sana pula. Kalau kita tolak, dia nak tolak kita pula. Itu sifat spring yang macam tu. Dia sentiasa negatif dalam apa je situation lah. Okay, so 1/2 K S kuasa 2
S2 kuasa 2 yang ini jarak ataupun kedudukan akhir bagi kedudukan awal. So K biasanya akan bagi. Okay. So yang kritikal kat sini adalah kita nak calculate kedudukan akhir dan kedudukan awal. So biasa kedudukan awal sangat mudah lah. Okay. So yang ni dah bantu awak. Okay. Untuk kedudukan awal, okay. So kedudukannya adalah 0.75 tolak 0.2. So kedudukan awalnya adalah yang ni. Okay, ini jaraknya. Okay. So ini adalah kedudukan awal tolak 0.5. Okay. So untuk kedudukan akhir, okay, 0.75 tambah 2 tolak 0.25. So ini adalah kedudukan akhir. Okay, kedudukan awal, kedudukan akhir. Okay, macam mana nak calculate ni? Mudah saja. Okay, kedudukan awal dia kat mana? Kat sini kan? Okay, ini adalah pada 0 darjah. Rod asalnya dia akan kat sini. Okay, pada rod asal ni, dia punya jaraknya adalah 0.75. Tapi unstretched spring ni adalah 0.5. So means dia punya elongation ni adalah 0.75 tolak 0.5. Dapat elongation yang awal iaitu sebanyak 0.25. Okay. So pada elongation yang final elongation. So ini adalah kedudukan akhir. Okay, kedudukan akhir. Okay. Okay, kedudukan akhir, spring ni akan ke sini. Jarak dia 2 meter. Sebab dia akan ikut jarak ni. Kat sini. 2 meter tambah 0.75. Okay. So, ini jarak dia daripada atas sampai bawah. Okay. Kemudian tolaklah dengan unstretched spring. Okay, dia punya panjang asal dia. So, tolak. Dia awak akan dapat elongation 2.25. Awak masukkan nilai dan awak akan dapat negatif 75 joule. Okay. So, akhir sekali adalah external force. Okay, external force ni dia adalah formula untuk work yang biasa. Okay, work yang biasa, work sama dengan force darab jarak. Okay, F darab S saja. Okay. So, untuk case ni, okay. So, S yang kita dapat adalah, okay, S yang kita dapat adalah, okay. So, awak kena faham dulu. Okay. Ini adalah work equal to F darab S. Maksudnya, force darab jarak. So, 80 ni, dia akan darab jarak yang dilalui. Okay. Bukan panjang ni. Jarak yang dilalui. So, dalam kes ni, awak tengok shadow case quarter. Nampak? Quarter. Okay. R dia berapa? R dia adalah 3 kan. So, jarak S ni jarak ni. Okay, jarak curve ni, itu adalah S. Sebab force dia ditolak daripada point A ni ke point B. So, jarak A ke B ni adalah dalam lengkungan. Okay, lengkungan. Okay, iaitu S, jarak dia. So, 80 ni darablah lengkungan, jarak lengkungan ni. So, macam mana nak calculate? So, panjang perimeter lilitan 2 pi R. Okay, ni basic formula. Sebab dia suku, kita bagi 4. Okay. Lepas tu kita ringkaskanlah. Potong 2 bagi 4, jadi tinggal 1/2. Okay, pi darab R bagi 2. Okay, R adalah 3. So, S kita dapat 4.712. Kemudian awak darab dengan 80. Okay. So, at the end, kita akan calculate total. Okay, total. Okay, so berapa dah force yang wujud? Okay, saya tukar color sikit. Saya tukar color warna kuning lah. Warna kuning lah. Okay. Okay, apakah force yang wujud? So, yang pertama yang ini. Daripada moment. Okay. Yang kedua yang ini. Daripada potential energy. Yang ketiga yang ini. Okay, daripada spring. Okay. Dan yang keempat, yang ini, daripada external force.
So, kita dah tahu memang movement bar ni adalah ke bawah. Okey, movement bar ni adalah ke bawah. Okey, bar ni sendiri dia akan menuju ke bawah. Okey. So, kalau kita tengok moment ni, okey. Work yang datang di moment ni pun ke bawah juga. So, that's why dia positif. Okey. So, yang kedua adalah potential energy. Okey ni. MGH. Okey. Potential energy pun dia ke bawah. Sebab dia gravity, dia menuju ke bawah. So, dia of course dia positif sebab dia satu direction dengan bar ni yang ke bawah. So, berbeza pula dengan force ataupun work dari spring. Spring dia cuba untuk halang pergerakan bar ni ke bawah. That's why dia negatif. Then at the end adalah external force yang 80 Newton ni. So, external force dia ke bawah. So, yang ni jumlahkan 78.5 tambah 147.2 tambah 377 tolak 75. Okey. So, at the end awak akan dapat nilai 528 Joule. So, itu sahaja konsep okey untuk work and energy dalam kinetics of particles. So, kalau awak ingat balik dalam topik kinetik, ini adalah kaedah untuk kira dalam bab kinetic of rigid body. So, kalau remind balik kinetic of particles yang kita dah belajar sebelum ni, so dia tak ada ni. Yang ni dia tak ada. Yang moment ni. Okey. Okay, sebab dia particle saja kan. So, yang ni dia include moments. So, sebab dalam kinetics of rigid body ni dia akan ada include translation, notation dan general plane motion. So, itu sajalah untuk topik ini. Terima kasih.